Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel The Kai 9000. Saya Kai dan untuk episod kali ini saya akan tunjukkan kepada anda satu website untuk anda belajar lighting secara percuma dan juga mudah. Alright guys, so lighting ni memang sangat-sangat memainkan peranan yang penting dalam kita punya gambar. So, apabila kita ada lighting yang cantik, maka gambar kita pun automatik akan jadi cantik. Dan apabila kita ada lighting yang low quality, maka gambar kita pun tak berapa nak cantik lah guys. Dan apabila kita bercakap tentang lighting ni, kita ada dua jenis lighting, iaitu natural light dan juga artificial light. Natural light ni sumber dia adalah daripada matahari, dan artificial light pula adalah pencahayaan buatan sama daripada lampu, strobe, speed light dan sebagainya. So guys, orang yang bijak untuk menggunakan lighting dalam gambar-gambar mereka ni, confirm gambar dia akan jadi cantik. Dan walaupun kita nampak orang tu tak menggunakan speed light ataupun strobe masa dia shoot gambar kan, tapi dia sebenarnya masih lagi menggunakan natural light dengan baik untuk menghasilkan gambar yang cantik. Ok, jom kita ke website tu. Alright guys, so inilah website yang saya beritahu tadi, iaitu strobok.com. Okey, saya dah pun lama menggunakan website strobok.com ni untuk saya belajar lighting. Dekat sini, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh tengok gambar-gambar contoh macam ni, dan kita boleh tengok apakah setup lighting yang digunakan oleh orang yang shoot gambar ni. So, apabila kita dah tengok gambar hasil dia macam mana dan kita tengok setup lighting dia macam mana, maka kita boleh cuba untuk duplicate gambar ni. Duplicate sampai jadi. Itulah yang kita panggil tiru sampai jadi. Fake it until you make it. So, apabila kita dah tiru satu gambar sampai jadi, kita tiru lagi gambar yang kedua, gambar yang ketiga, keempat dan kelima, sampailah kita pakar untuk setup lighting kita sendiri untuk apa-apa saja produk ataupun apa-apa saja subjek yang kita nak shoot. Okey, dekat Strobok ni, jom kita tengok. Dia ada kategori dekat sini. So, ada action, commercial, fashion, food, glamour, group, headshot, macro, nature, night, object, portrait, still life, wedding. So boleh katakan kebanyakan genre dalam bidang fotografi ni ada dekat sini. Dan kita tengok bahagian light pula. Okey, kita ada natural light, strobe, softbox, octabox, streetbox, bounce umbrella, shoot through umbrella, broly umbrella, reflector, diffuser, beauty dish, regular flash, ring flash, hair light, flood light. So macam-macam jenis lighting dan juga modifier ada kat sini. So guys, kalau kita ada softbox, maka kita just pilih je softbox dekat sini. Maka gambar-gambar yang dihasilkan menggunakan softbox, maka kita boleh duplicate balik gambar-gambar tersebut. Okey, macam-macam gambar lah dekat sini. Tapi disebabkan sekarang ni bulan puasa, maka jom kita tengok gambar food. Okey, gambar food, saya dah pilih dekat sini gambar food. Dan saya pilih jenis lighting, semua jenis lighting yang ada. Dan kita boleh sortkan melalui latest photo, most view photo, most favorite, most comment dan juga yang paling lama lah, oldest. Okey, tapi kat sini saya akan letak most favorite dulu. Kita tengok gambar-gambar yang paling banyak orang suka ni mesti lagi cantik kan. Okey, so jom kita tekan search dan inilah gambar yang akan keluar. Okey, jom kita tengok satu gambar. Okey, kita tengok gambar yang strawberry ni. Okey, gambar strawberry di atas sudu dengan susu, percikan susu. Kita nampak gambar ni cantik guys. Okey, tapi kita tengok gambar yang sebelah kanan ni je setup yang digunakan untuk menghasilkan gambar ni. So guys, apabila kita nak hasilkan gambar, tak semestinya kita perlukan satu setup yang sangat-sangat grand. Okey, gambar setup yang sekecil ni dah boleh menghasilkan gambar yang macam ni. Sebab gambar-gambar kita ni dia berfokus pada satu tempat yang kita tunjukkan je. So dia tak general. Jadi orang tak tahu pun kita shoot dekat mana, kita pakai lighting apa, kita tak dekat tempat kawasan yang grand ke apa ke, kita sewa tempat ke apa, orang tak tahu. So sesimpel setup yang sebelah kanan ni pun dah boleh menghasilkan gambar seperti sebelah kiri. Apabila kita nak mencuba untuk buat gambar yang macam ni, maka kita boleh cubalah setup yang macam ni, sebab kita dah tahu, kita dah nampak setup dia macam mana. Okey, kalau kita tengok sudu ni, dia letak di atas satu penyepit lah, something yang dia sepit sudu ni. Kemudian dia letakkan susu, tuangkan susu, dan selepas tu dia akan lepaskan buah strawberry di atas sudu ni. So ketika mana ada berlakunya percikan tu, maka dia akan shoot gambar. Okey, dan kalau kita tengok flash, kita tengok ada tak apa-apa yang dia beritahu. Okey, tak ada. Light yang digunakan adalah diffuser, kemudian flash biasa. Okey, dan kalau kita tengok dekat sini, saya tak pasti flash dia ada dekat mana. Okey, flash ni mungkin yang kat belakang ni. Okey, betul. Ada plastik, flash. Maka flash dia ni kalau nak ikutkan direct ni. So, flash tu dia dah tujukan ke arah sudu.
kemudian dia letak plastik untuk dia kembangkan lagi light tu, ataupun mungkin plastik tu hanya sekadar untuk nak secure flash tu daripada susu, mungkin boleh jadi. Okey, dan dia cakap dia pakai diffuser, jadi kita tak pasti diffuser tu dia pakai dekat mana, mungkin dekat depan flash dan atau sebagainya. Tapi kita boleh cuba untuk duplicate setting ni lah. Okay, kita boleh tengok ada setting untuk aperture dekat sini, ada setting untuk shutter speed dan juga ISO yang digunakan, dan dia gunakan focal length 90mm. So kita tahulah guys, kalau nak shoot macam ni dengan background yang kecil ni, kita pakai 90, maka kita boleh dapat background yang ngam-ngam je dengan kita punya subjek untuk gambar yang macam ni lah. So itu satu gambar. Okay, kita next, kita ke gambar seterusnya. Okay, ni nampak macam pakai natural light. Okay, kalau kita tengok dia cuma menggunakan natural light. Okay, nampak tak? Tak semestinya kita menggunakan artificial light untuk kita buat gambar yang macam ni. Natural light pun dah boleh. Okay, satu light daripada tingkap dia diffusekan untuk dapatkan cahaya yang lembut. Mungkin dia akan letak kain putih dekat tingkap dia. Kemudian dekat bahagian depan ni dia menggunakan reflector, dia menggunakan white reflector. Okey, white reflector ni tak terlalu kuat macam silver reflector untuk dia bounce back. Okey, dia gunakan white reflector untuk fill di bahagian depan ni. Okey, supaya shadow dia tak terlalu kuat. So dapatlah gambar yang macam ni. So gambar yang macam ni kita boleh duplicate bila-bila masa guys. Petang ni kita beli kuih, mungkin pukul 5 petang, so masih ada lagi light yang masuk ikut window. Kita boleh letak setup atas meja dan kita boleh cuba shoot macam ni. Alright, so kita tengok buah kiwi ni, nampak background dia memang sangat-sangat gelap dan lighting daripada belakang cuma fokus dekat buah kiwi ni saja. Okey, dan kalau kita tengok setup ni, okey, buah kiwi ada atas meja, dia pakai flash dan dia pakai snoot. Flash ni sambung dengan snoot. Snoot tu dia mengecilkan cahaya. So cahaya tu betul-betul fokus dekat bahagian buah kiwi ni saja. Tapi bahagian lain tak kena cahaya. Sebab itulah dia gelap. Okay, kalau kita tengok setting f8 ISO 200, shutter speed 1/200. Means dia shoot ni memang kat tempat yang gelap. Dan saya rasa mungkin open space juga, tak ada tempat yang untuk bounce lighting balik. Okay, macam light yang memang dah kena buah kiwi ni, dia tak ada tempat untuk dia bounce balik ke background. So that's why background dia boleh dapat gelap macam ni. Dan buah kiwi ni kalau kita tengok, saya rasa mungkin dia dah potong biar nipis supaya lighting daripada belakang tu kena buah kiwi dan dia dapat cahaya, dia dapat glow cahaya yang menembusi lapisan buah kiwi ni. Alright, so jom kita tengok setup untuk burger. So setup untuk burger ni memang famous lah. Banyak gerai-gerai burger yang buat burger-burger yang menarik sekarang ni. So mungkin kita boleh beli burger dia orang tu dan kita cuba shoot. Okay, kalau kita tengok dekat sini, ini memang setup dia agak-agak gila lah. Kita ada 1, 2, 3 softbox dan tak pasti yang diffuser dekat belakang ni dia pakai ataupun tak. Okay, tapi dia cakap like use strobe dan juga softbox lah. Okay, like setup for this photo. Okay, dia ada bagi satu link lagi untuk like setup. Dia cakap camera left big Bowen softbox. Okay, dia ada satu softbox sebelah kiri ni, dia dah beritahu. Kemudian camera right dia ada 2 kali medium Bowen softbox, bounce ke shilling. Okay, dia ada 2 ni yang medium size ni, dia bounce kepada shilling. Okay, so apabila kita tengok macam tu, kita tahulah di sebelah kiri ni light dia lebih kuat sikit. So kita panggil main light. Okay, cahaya utama dia adalah yang sebelah kiri ni, dia direct terus kepada subjek, kepada burger ni. Kemudian dua lighting yang ada dekat sini sebenarnya dia ada spill sikit. So kita boleh nampak dia punya transition dia cerah kat sini, kemudian ada shadow, kemudian cerah balik. So light dekat sini dia ada spill sikit dekat bahagian kanan burger. Kemudian light di sebelah kiri ni memang dia fokus untuk ke arah burger ni. Kemudian yang satu yang belakang ni kita nampak dia memang betul-betul tala ke atas. So memang itu adalah untuk dapatkan feel light. So sebab tu kita boleh nampak dekat kayu ni semua cerah, sebab light tu dah di feel dekat bahagian atas. Okay, so memang itu je yang kain kat belakang ni memang no point, tak ada guna pun. So itulah setup dia guys. So tak semestinya untuk feel light ni anda perlu pakai softbox yang besar macam ni. Anda mungkin boleh pakai cuma sekadar speed light je. So masih lagi akan dapat kesan yang sama kalau shilling kita tu putih. Okay, jom kita tengok setting untuk ni pula, untuk gambar ni. Gambar ni saya rasa memang favourite orang ramai. Okay, secawan kopi. Okay, biasanya orang akan shoot secawan kopi lah, tapi yang dia shoot ni adalah secawan biji kopi. Okay, jom kita tengok setting untuk gambar ni. Okay, kalau kita tengok dia menggunakan Nikon D300.
dengan 50mm 1.8. Okay, setting dia kita boleh test lah. Kalau kata anda nak cuba, mungkin anda boleh cuba setkan guna setting ni, ataupun setting sebenarnya tak penting sangat sebab dia boleh berubah-ubah. Tapi untuk guide mula-mula mungkin anda boleh cubalah. Okey, apa yang diguna adalah dia menggunakan satu LumiQuest 3 small softbox. Okey, dia ada satu softbox yang kecil behind and above subject. Maksudnya ada dekat bahagian belakang dan atas. Okey, maksudnya ini subject, dia dekat bahagian belakang dan atas sikit. So that's why kita boleh nampak cahaya dia macam datang daripada arah atas sikit. Kemudian dia menggunakan boom symbol stand dengan swivel holder dan juga ni nama stand je lah kan. Okay, SB600 dan juga orbit ring flash untuk fill. Okay, dia menggunakan ring light ni dengan satu mungkin diffuser lah kot dekat sini yang dia letak atas stand tadi tu, untuk dia nak dapatkan light yang soft dekat bahagian depan. So light ni untuk fill lah. Dan kalau kita boleh tengok pun, shadow dekat sini tak terlalu gelap. So memang dia fill menggunakan cahaya ni. Alright, so kita tengok lagi gambar yang mungkin menarik sikit. Okay, gambar ni macam menarik. Okay, gambar apa lagi yang kita selalu shoot untuk Ramadan? Okay, gambar ni pun menarik. Actually semua gambar sebenarnya menarik. Cuma up untuk kita lah gambar-gambar yang macam mana yang kita nak tiru kan. Ok, jom kita tengok lighting ni tu. Nampak klasik, nampak sempoi lah. So kalau kita tengok, dia cuma menggunakan satu softbox dekat bahagian belakang. Ok, camera above the subject, single light point and silver reflector. Ok, dia bukan dekat bahagian belakang lah mungkin. Kemudian kamera memang daripada atas, dan dekat bahagian sebelah sini dia ada letak juga reflector untuk di fillkan balik. So that's why sebelah belakang ni, sebelah atas ni kita nampak dia punya light dia kuat, dan sebelah sini shadow dia tak terlalu kuat sebab dia ada fill. Ok, next. Ok, coffee, tengah dituangkan coffee. Ok, setup macam ni. Dia ada satu guni untuk biji kopi, kemudian dia ada cawan kopi, dan belakang ni tak pasti, mungkin dia letakkan guni lah kot, bekas-bekas guni kopi kan, dan juga ada jug untuk dituang kopi. Ok, dekat sebelah kiri ni kalau kita tengok, dia pakai umbrella. So light daripada sini lah, light daripada sini ni boleh katakan main light lah ni, pakai umbrella. Kemudian dekat sebelah kanan ni dia pakai reflector, so untuk fillkan light. So kalau kita tengok shadow dia tak terlalu gelap sebab dia dah fill. Dan dekat bahagian belakang ni kalau kita tengok, dia ada satu snoot. Snoot ni kalau kita tengok, dia halarkan ke arah air kopi ni. Kalau kita nampak kan, air kopi tu dia ada glow sikit. Tu adalah fungsi daripada snoot. Dan asap ni, so fungsi snoot tadi tu untuk halar dekat air kopi, dan juga asap ni untuk nak timbulkan dia punya texture tu. So nampak menarik sikit lah, nampak glow. Tanpa snoot dekat bahagian belakang ni, air kopi ni akan jadi gelap. So tak menarik untuk dilihat. So dengan snoot ni, air kopi ni timbul lah. Ok, satu lagi last gambar yang kita nak tengok untuk hari ni. Selepas ni mungkin anda boleh pergi ke website Strobox ni, dan anda boleh review sendiri macam mana anda nak shoot gambar menggunakan gambar-gambar dan juga sampel yang dah pun ditunjuk ni. Ok, yang ni dia shoot gambar Nutella. Ok, jom kita tengok sikit setting dia. Dia menggunakan D200. Ok, dia menggunakan Speedlight Nissin DI622 dengan power separuh dekat dalam softbox dekat sebelah kanan. Ok, sebelah kanan ni dia ada softbox dan dia menggunakan Speedlight Nissin. Kemudian dia pakai gold reflective panel on the left. Ok, dekat sebelah kiri ni dia pakai reflector gold. Dan satu lagi lighting dia tak cerita dekat sini. So tapi kita boleh agak lah macam mana dia buat. Ok, kalau kita tengok Nutella ni biasa aja. Mungkin dia set up dengan background dan juga di atas kaca ataupun something yang glossy macam ni. Ok, sebelah kanan ni dia ada speedlight yang dia masukkan ke dalam softbox, kemudian ditembak sebagai main light. So kalau kita tengok lighting yang cerah ni memang asalnya daripada softbox ni. Kemudian di sebelah kiri dia menggunakan gold reflector. So kita boleh nampak lah dekat kiri ni ada gold, warna gold. So gold ni datang daripada reflector ni lah. Dia tak terlalu kuat sebab dia cuma reflect light daripada main light ni je. Dan kalau kita perasan dekat belakang ni ada satu lagi glow. Dia memang letak lah dekat sini yang dia ada speedlight. Speedlight ni confirm dia akan tembak dekat bahagian belakang ni untuk dapatkan sedikit glow dekat bahagian ni. So untuk naikkan sikit lah dia punya background. Tapi dia tak cerita dekat sini. But daripada gambar ni pun kita dah boleh agak ke mana speedlight ni ditembak.
So dia tak tembak ke arah subjek, tapi dia tembak untuk background. So guys, senang kan untuk kita belajar lighting? So untuk kali ni saya cuma tunjukkan berkaitan dengan food. Mungkin next time kita akan tengok lagi genre-genre lain, macam mana dia orang set up light. Kita ada fashion, action, commercial, portrait dan sebagainya. So banyak lagi genre yang kita boleh explore dekat dalam strobox.com ni. So itu saja kot untuk video kali ni. Kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.